Anak ini aku punya. Kau jangan kacau aku. Mereka masih lagi tercari-cari di mana sumber suara itu datang. Atuk melangkah ke depan dan bersuara, "Kau masuk kawasan aku. Aku tak jemput kau. Aku ada hak nak bunuh kau." Tiba-tiba mereka nampak satu sosok yang amat mengerikan muncul depan Atuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih kepada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Abang Syukur lagi. Kali ni ada beberapa kisah yang dia lalui dengan arwah atuknya. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni pada nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pertengahan tahun 1985, masa Abang Syukur tingkatan 2. Abah bagi tahu atuk suruh Abang Syukur tinggal dengan mereka. Jadi terpaksalah Abang Syukur pindah sekolah, dari sekolah ternama dekat bandar ke sekolah kampung. Senyum simpul Abang Syukur bila dengar berita tu. Rasa seronok sangat. Jadi lepas habis cuti pertengahan tahun, Abang Syukur mulakan sesi persekolahan di kampung. Macam biasa, Abang Syukur mudah sesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Tinggal dengan atuk dan nenek dah tentu berbeza bila tinggal dengan kedua orang tua. Atuk belikan Abang Syukur basikal supaya senang dia nak berulang-alik ke sekolah yang jaraknya lebih kurang 2 km. Bila tinggal dengan atuk dan nenek ni, bertambahlah pengetahuan Abang Syukur tentang salah silah keturunan dan cerita-cerita orang tua dahulu kala. Aktiviti Abang Syukur pergi sekolah, balik sekolah aja, kecuali hujung minggu atau waktu cuti umum dan cuti persekolahan. Jumaat dan Sabtu kena bagi kambing makan dan angkat air dari kolam ke kawasan cuci pinggan mangkuk. Waktu tu elektrik dah mula masuk rumah atuk dan dah ada televisyen. Hanya air je yang masih gunakan air kolam lagi. Itu pun tak lama. Lepas tu kemudahan air dah ada. Suatu malam, masa Abang Syukur, atuk dan nenek tengah tengok TV, mereka terdengar suara riuh rendah dekat luar rumah. Atuk terus bangun, buka lampu tangga dan buka tingkap. Abang Syukur pun bangun menyelit tepi tingkap nak tengok apa yang jadi dekat luar. Abang Syukur nampak ada ramai anggota polis dekat luar. Salah seorang anggota polis bagi salam. Atuk jawab salam, buka pintu rumah dan duduk dekat kaki tangga. Dari perbualan anggota polis tu dan atuk, ada beberapa orang perompak yang mereka kejar telah larikan diri dalam kebun getah atuk. Lepas tu atuk suruh anggota polis tu naik ke rumah dulu. Kejap lagi adalah yang menghantarnya, kata atuk. Anggota polis tu berpandangan sesama sendiri dan akur arahan atuk. Kemudian nenek turun ke dapur sediakan kopi. Sambil minum kopi tu, atuk dan anggota-anggota polis tu berbual. Abang Syukur pula duduk depan TV. Lebih kurang dalam sejam, tiba-tiba mereka semua terdengar bunyi ngauman harimau yang sangat kuat dari luar rumah. Abang Syukur dan anggota-anggota polis tu terperanjat dan ketakutan sambil pandang ke arah atuk. Atuk bangun dan bersuara. Sekejap lagi baru turun bila saya panggil. Berapa orang yang lari tu? Anggota polis tu hanya tunjuk dengan jari. 3. Atuk pun turun bawah. Lepas tu tutup pintu rumah. Abang Syukur terdengar macam ada orang bagi salam dan atuk jawab salamnya. Tak lama lepas tu terdengar laungan suara atuk panggil anggota polis tu turun ke bawah. Mereka bergegas turun. Abang Syukur pun nak ikut turun jugalah, tapi atuk bagi isyarat dengan jari supaya
Abang Syukur jangan turun. Abang Syukur hanya perhati kejadian tu dari anak tangga je. Dari situ Abang Syukur tengok ketiga-tiga perompak tu tengah menggigil ketakutan. Muka mereka nampak pucat walaupun hanya diterangi lampu kuning. Dekat tepi perompak tu ada beberapa plastik hitam yang Abang Syukur tak tahu apa isinya. Lepas tu anggota polis gari mereka bertiga dan suruh mereka berdiri untuk berjalan keluar daripada kawasan kebun atuk. Tapi mereka macam sangat-sangat ketakutan. Mata mereka meliar ke sekeliling macam ada sesuatu yang tengah mereka takutkan. "Ada harimau tuan, bahaya tuan," kata salah seorang perompak tu sambil meronta-ronta ketakutan. Anggota polis tu pandang atuk, dah bawa je. Mereka lari, mereka mati. "Kami ni Haji?" tanya anggota polis tu. "Dah kamu polis nak takut apa?" kata atuk. Mereka pun bergerak membelah kegelapan malam. Abang Syukur dan atuk naik semula ke rumah. "Mana datang harimau tu Tok?" tanya Abang Syukur. Atuk tak jawab pertanyaan Abang Syukur tu. Sebaliknya dia suruh Abang Syukur masuk tidur. Masa Abang Syukur nak lelapkan mata, dari kejauhan dia dengar bunyi ngauman harimau. Cepat-cepat Abang Syukur tarik selimut dan pejamkan mata. Hari Khamis, macam biasa, sebelah malamnya atuk dan Abang Syukur akan baca Yasin dari lepas maghrib sampai waktu isyak. Lepas solat isyak barulah mereka makan malam. Sejak Abang Syukur tinggal dengan atuk dan nenek, berat badan dia bertambah sikit sebab nenek sentiasa masak makanan kegemaran dia. Masa mereka tengah makan malam tu, tiba-tiba ada orang bagi salam. Atuk jawab salam, basuh tangan dan terus buka tingkap ruang depan nak tengok siapa yang datang. Rupa-rupanya Yangki dan Alim datang rumah atuk. Kata Yangki, anak Alim ni dari petang tadi tak balik-balik. Katanya mereka masuk kebun atuk nak ambil pucuk ubi. Mustahil, kata atuk, sebab dia dah bagi kebenaran dan halalkan siapa saja yang ambil apa saja di kebun dia, tak kiralah untuk dimakan atau untuk dijual. Dengan siapa dia masuk, tanya atuk. Dengan anak Etun, jawab Alim. Masalahnya anak Etun kata dia dah balik dengan anak Alim tadi. Kebetulan rumah Alim dan Etun ni sebelah menyebelah. Anak Etun mati-mati kata dia balik dengan anak Alim sampai rumah tadi. Atuk kerutkan dahi. Lepas tu dia suruh mereka berdua bawa anak Etun tu kemari. Lepas Yangki dan Alim pergi, atuk ambil wuduk dan solat. Abang Syukur pula tolong nenek dekat dapur, siapkan beberapa juadah kering dan buat setekor besar kopi untuk tetamu yang akan datang nanti. Jam dah pukul 9.30 malam. Tak lama kemudian Yangki dan Alim datang. Kali ni ramai yang mengikut mereka. Lebih kurang dalam 15 ke 20 orang. Ada lelaki dan ada beberapa orang perempuan. Mereka semua naik ke rumah atuk. Atuk bersuara, "Siapa yang sama-sama dengan anak Alim tadi?" "Saya Tok," jawab anak Etun. "Kemari, ceritakan dari awal." Anak itu pun ceritakan sebelum asar tadi dia dengan anak Alim masuk kebun atuk berdekatan dengan tempat mesin getah dan mula ambil pucuk ubi dan pucuk kayu manis. Mereka berbual macam biasa. Tak ada apa yang aneh sebab mereka dah biasa ambil pucuk-pucuk dekat situ sebelum ni. Lepas ambil pucuk, mereka mengemas dan mula berjalan balik. Cuma waktu balik tu anak Alim memang tak banyak bercakap. "Ada masa tak yang kamu tak tengok anak Alim masa ambil pucuk tu?" tanya atuk. Anak itu diam sambil mengingati sesuatu. Dia kata tak ada, cuma waktu nak balik tadi, masa tengah kemas-kemas tu, anak Alim ada masuk dalam beluka. Katanya nak ambil ranting kayu. Lepas dia keluar dari beluka tu, dia dah tak banyak bercakap. Atuk pejamkan mata kejap sambil tarik nafas dan terus bangun menuju ke bilik dia yang ada di ruang depan. Kemudian keluar semula sambil bawa sebilah parang. "Yang jantan ni ikut aku, lain-lain tunggu dekat rumah," kata atuk. Abang Syukur pun ambil lampu suluh dan ikut turun ke halaman dengan para lelaki yang lain. Baru beberapa langkah berjalan, atuk pesan pada semua, jangan lari dan jangan takut. Mereka semua mengiyakan arahan atuk tanpa banyak bercakap. Tempat mesin getah ni berada dekat sebelah aliran air, macam sungai tapi agak kecil dan jauh ke dalam kebun, dan berada di sebelah bukit berhampiran dengan jalan besar. Setelah berjalan dalam 15 minit, mereka semua sampai di tempat mesin getah tu. Suasana kawasan tu agak gelap sebab berada di kawasan pokok-pokok yang rendang. "Pasang pelita dekat pondok tu," kata atuk. Kawasan tu sedikit terang dengan sinaran lampu pelita. Lepas tu atuk duduk di salah satu bangku yang ada dekat situ sambil nyalakan rokok Lucky Strike tanpa filter kegemarannya. Abang Syukur dan yang lain pula tengah berperang dengan nyamuk yang amat banyak. "Yangki, Alim, Kur, kita masuk dalam beluka. Yang lain-lain tunggu sini sambil berselawat," kata atuk. Kemudian mereka berjalan ke arah beluka sambil atuk yang dekat depan menebas-nebas selaluan untuk masuk ke dalam kawasan beluka tu. Beberapa langkah berjalan, atuk suruh berhenti. "Diam,
Jangan lari, kata Atuk. Lepas tu Atuk cakap, aku datang nak ambil anak tu. Mereka semua perhati sekeliling cari dengan siapa Atuk bercakap. Tak lama lepas tu, mereka terdengar bunyi hilayang ketawa yang sangat mengerikan. Anak ini aku punya. Kau jangan kacau aku. Mereka masih lagi tercari-cari di mana sumber suara tu datang. Atuk melangkah ke depan dan bersuara, kau masuk kawasan aku. Aku tak jemput kau. Aku ada hak nak bunuh kau. Tiba-tiba mereka nampak satu sosok yang amat mengerikan muncul depan Atuk. Sosok tu ada payudara yang menggelebih sampai tutup lututnya. Dan di celah-celah payudara tu ada anak Halim. Nampak macam orang tak sedarkan diri dengan matanya terbeliak warna putih. Bau sosok tu sangat busuk. Itulah hantu Tetek. Anak ini aku punya. Kau jangan ganggu aku. Kau nak bagi cara baik atau aku rampas anak tu dari kau? Hantu Tetek tu mendengus dengan agak kuat bila dengar amaran Atuk tu. Kemudian Atuk baca sesuatu dan hentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Entah dari mana datangnya seekor harimau berwarna putih sebesar lembu menghampiri Atuk dan menggesek-gesek kepalanya ke muka Atuk. Atuk menepuk-nepuk pipi harimau tu dengan manja, macam main dengan anak kucing. Kau nak bagi anak tu atau aku perintahkan harimau ni makan kau? Hantu Tetek tu mendengus lagi dan cuba larikan diri tapi tak boleh bergerak. Tiba-tiba hantu Tetek tu menjerit dengan sangat kuat sampai mereka semua terpaksa tutup telinga. Lepas hantu Tetek tu menjerit, harimau yang berada sebelah Atuk pun mengaum dengan ngauman yang sangat kuat sampai Abang Syukur terkencing dalam seluar sebab ketakutan. Lepas tu hantu Tetek tu terbang tinggalkan anak Halim terkulai atas tanah. Dengan segera Halim angkat anaknya dan diusung keluar dari kawasan berluka tu. Abang Syukur yang ketakutan jalan dulu menuju ke arah tempat mesin getah dalam keadaan separuh berlari. Keadaan jadi kecoh kejap bila mereka yang tunggu dekat tempat mesin getah tu nampak mereka berempat keluar dari dalam luka sambil bawa anak Halim yang masih belum sedarkan diri. Kemudian Atuk suruh mereka semua balik ke rumah dengan segera. Sampai rumah Atuk, suasana bertambah bingit dengan suara orang-orang perempuan yang nampak mereka pulang sambil bawa anak Halim. Kemudian Atuk suruh baringkan anak Halim dekat tengah rumah dengan kepalanya menghadap ke pintu. Abang Syukur tak tahu apa yang Atuk buat lepas tu sebab dia bergegas ke dalam bilik air bersihkan diri sebab terkencing tadi. Lepas bersihkan diri, Abang Syukur tengok anak Halim macam kerasukan sambil duduk mencangkung dekat muka pintu. Dekat bawah tangga pula dah ada beberapa orang yang bersiap sedia kalau anak Halim ni nak larikan diri. Muka Atuk nampak macam tengah tahan marah. Ini rumah aku, ini kawasan aku. Kau memang nak cari nahas dengan aku, kata Atuk sambil berjalan ke arah anak Halim dan terus cengkam belakang lehernya macam tarik sesuatu. Serta-merta mereka semua terdengar bunyi orang meraung kesakitan. Anak Halim jatuh tergeletak. Abang Syukur nampak Atuk macam menjinjing sesuatu. Cuma mereka tak nampak apa yang dijinjingnya. Atuk turun ke bawah dekat tengah kawasan lapang dan panggil sesuatu, dan benda tu adalah harimau tadi. Atuk macam bagi harimau tu makan. Sekali lagi mereka terdengar bunyi raungan yang sangat kuat macam seseorang dalam kesakitan. Kemudian harimau tu berjalan ke kawasan kebun dan hilang bersama-sama bunyi raungan yang amat mengerikan tu. Tak lama lepas tu anak Halim tersedar dalam kebingungan sebab masih rasakan dia berada di dalam hutan, bukan dalam rumah. Atuk bagi anak Halim minuman dan arahkan semua yang ada dekat situ supaya tidur dekat rumah Atuk je malam ni sebab jam dah pukul 4 pagi. Yang lelaki semua tidur dekat ruang depan, yang perempuan pula tidur dekat ruang tengah. Abang Syukur yang baring sebelah Atuk tanya apa yang jadi pada hantu Tetek tu. Atuk kata hantu tu tengah dilahap oleh harimau tadi. Bila Abang Syukur tanya tentang harimau tu pula, Atuk pura-pura dah tidur. Tak apalah, bila-bila nanti aku tanya lagi, kata Abang Syukur dalam hati dan lelapkan mata. Pagi tu lepas sarapan, Abang Syukur ikut Atuk berjalan dalam kebun getah untuk tengok pokok-pokok getah yang masih elok atau dah kurang keluarkan getahnya. Sambil-sambil tu Atuk berbual lah dengan penuris getah yang berselisih dengan mereka. Abang Syukur macam biasa, bila dah berada dalam kebun getah tu umpama berada di alam dia sendiri. Bau, suasana sekitar sangat menyenangkan. Bila Abang Syukur toleh ke arah Atuk, dia nampak Atuk tengah berbual dengan seorang lelaki yang sangat kacak. Badannya sasa, rambutnya hitam berkilat sampai ke bahu, umur sekitar 40-an. Dan Abang Syukur yakin lelaki tu bukanlah seorang penuris getah sebab cara dia berpakaian agak kemas. Abang Syukur mendekati mereka. Bila semakin hampir, Abang Syukur nampak jelas wajah lelaki tu. Mukanya bersih tapi telinganya meruncing ke atas sikit. Bila nampak Abang Syukur, lelaki tu tersenyum dan berkata pada Atuk, "Ini anak Sahak." Sahak adalah panggilan Abah
sambil pegang kepala Abang Syukur. Tapak tangannya rasa sangat besar dan berat, tapi tangannya macam manusia biasa. Ya, jawab atuk. Panas baran orangnya, kata lelaki tu. Itu yang tak boleh, jawab atuk. Apa yang tak bolehnya, Abang Syukur tak faham waktu tu. Lepas tu Abang Syukur jauhkan diri dari mereka bila atuk bagi isyarat supaya pergi ke tempat lain. Abang Syukur berjalan daki bukit dan berjalan bersempadan dengan belukar. Bila sampai di satu kawasan belukar, Abang Syukur berhenti sebab nampak kawasan belukar tu terbuka sikit, macam ada laluan untuk masuk ke dalam. Baru Abang Syukur terhendap-hendap dalam laluan belukar tu, tiba-tiba bahu dia ditarik dari belakang. Atuk rupanya. Jangan sesekali masuk ke dalam tu, itu tanah orang, jangan ceroboh, kata atuk. Abang Syukur hanya diamkan diri bila dengar atuk cakap itu tanah orang. Waktu tu Abang Syukur ingatkan betul lah tanah orang. Rupanya ada cerita di sebalik belukar tu. Kemudian mereka berdua teruskan perjalanan pagi tu ke tempat mesin getah. Dekat situ ada beberapa orang tengah sibuk mesin getah untuk dijadikan getah keping. Salah seorang di pondok mesin getah tu bersuara, "Haji, anak Alim asyik kerasukan sejak balik dari sini. Bila masuk waktu maghrib je, mulalah kerasukan. Suruh Alim panggil Haji Omar, minta ubatkan." Lepas tu Abang Syukur dan atuk berlalu untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan balik tu, Abang Syukur tanya atuk, kenapa dia suruh Haji Omar yang ubatkan budak tu? Adakah atuk tak mampu ubatkan dia? Kata atuk, budak tu kerasukan dalam kebun ni. Atuk bukan tak nak ubatkan budak tu. Mereka ni duduk dalam kelompok orang Melayu. Orang Melayu ni hasad dengki dan syakwa sangkanya tinggi. Kalau atuk ubatkan budak tu, mesti akan ada yang kata Haji Beh yang letak benda tu, lepas tu Haji Beh yang pura-pura ubatkan. Waktu tu apa yang atuk cakap sikit pun tak ada makna bagi Abang Syukur. Tapi hari ni baru dia faham apa yang atuk maksudkan. Sampai rumah, nenek dah tunggu dengan isteri Alim. Isteri Alim beritahu tentang masalah anaknya. Atuk bersuara, "Aku dah tahu. Tadi si Budin bagi tahu. Kau pergi jumpa Haji Omar, suruh dia ubatkan." "Pak Haji tak boleh ubatkan anak saya ke?" "Aku ni tak pandai ubat orang yang kerasukan. Kalau kena suruh hantu, aku bolehlah bantu sikit-sikit. Kau panggil je Haji Omar suruh ubatkan." "Baiklah Pak Haji." Lepas makan tengah hari dan solat zuhur, nenek dan atuk keluar pergi rumah kenduri. Tinggallah Abang Syukur seorang diri. Masa Abang Syukur tengah galik buat kerja, tiba-tiba terdengar ada orang bagi salam. Abang Syukur jawab salam dan tengok ikut tingkap. Tapi tak nampak sesiapa pun. Abang Syukur buka pintu, jenguk ke bawah. Tak ada siapa juga. Lepas tu dia perhati kawasan sekitar dan ternampak dekat kawasan pokok pinang sebelah pokok ciku bertentangan dengan tingkap bahagian depan rumah ada 2 ekor harimau sebesar lembu tengah duduk sambil pandang ke arah Abang Syukur. Salah seekor harimau tu macam wajah lelaki yang berbual dengan atuk dalam kebun tadi, dan seekor lagi macam wajah orang yang pernah cari atuk dan berbual dengan atuk dulu. Hanya sekilas pandang macam itulah Abang Syukur nampak wajah 2 ekor harimau tersebut. "Aku anak Sahak, cucu Haji Beh. Aku tahu kau tahu. Jangan ganggu aku," kata Abang Syukur dalam hati. Habis je Abang Syukur cakap macam tu, dia terperanjat bila tengok 2 ekor harimau tu macam mengangguk. Tanda faham. Abang Syukur tundukkan kepala dan tutup pintu. Dekat maghrib, baru atuk dan nenek balik. Cepat-cepat mereka solat asar. Lepas solat, atuk tanya, "Dah jumpa?" "Dah," jawab Abang Syukur. Lepas solat maghrib, sementara tunggu nenek sediakan makan malam, atuk panggil Abang Syukur dan ceritakan tentang harimau tu. Kata atuk, ada 4 ekor harimau yang jaga keturunan mereka ni. Yang tadi tu satu bernama Anang, satu lagi bernama Aru, seekor lagi ada dengan Abah, dan seekor lagi dah balik ke tempat asalnya sebab arwah Pak Ngah hanya meninggal. Mereka semua tak akan diwarisi kepada sesiapa kalau tak ada siapa yang nak ambil mereka. "Kalau saya nak macam mana tu?" tanya Abang Syukur. Atuk ketawa terbahak-bahak sambil berkata, "Solat pun tunggang langgang, mengaji pun kalah dengan mu'alaf, ada hati nak membela. Nak membela ni kena jadi penyabar. Agamanya tinggi, adab kena jaga. Tengok abah kau, kalau dia marah macam mana." Memang betul, Abah memang garang. Tak ada siapa yang berani dengan dia. Tapi bila dengan orang luar, Abah jadi seorang yang menyenangkan dan ramai yang jadikan dia contoh dalam segala urusan. Tapi tu, kalau abang mampu jaga macam mana? Kucing pun tak mampu nak jaga, ini kan pula harimau. Malam tu, Abang Syukur mimpi orang yang jumpa atuk siang tadi datang dalam mimpi dia dan ajak dia ke suatu tempat. Tempat yang sangat asing bagi Abang Syukur, macam sebuah perkampungan lama. Rumah dibuat dengan buluh dan berlantaikan tanah. Mereka jalankan aktiviti sesama mereka dan tak endahkan Abang Syukur yang berada dekat situ. Abang Syukur berjalan melalui beberapa rumah dan akhirnya sampai di satu rumah yang agak besar. Atas rumah tu ada beberapa orang tengah duduk dan mereka semua pandang Abang
Syukur. Jauh budak ni, dia belum mampu dan dia kena diuji dulu, kata salah seorang dari mereka pada lelaki yang bawa Abang Syukur ke situ. Kemudian lelaki itu pandang Abang Syukur sambil tersenyum. Dan ketika itu juga Atuk kejut Abang Syukur, suruh solat subuh. Lepas sarapan, Atuk panggil Abang Syukur ke ruang depan. Pakai cincin ni, kata Atuk sambil hulurkan sebentuk cincin bermata kayu berwarna hitam pekat. Abang Syukur terus pakai cincin tu. Jangan digunakan untuk bergaduh, kena sabar. Jangan jadi pemarah tak kena tempat, kata Atuk. Abang Syukur membelik-belik cincin tu dan tak tanya Atuk tentang mata cincin tu. Yang Abang Syukur tahu kalau mata cincin tu ditempelkan ke besi, ia akan melekat macam magnet. Setelah beberapa lama Abang Syukur pakai, cincin tu hilang sebab dia bergaduh dengan seorang budak. Budak yang Abang Syukur tampar dengan tangan yang bercincin tu sampai hari ni jadi pekak, dan sehingga hari ini jugalah Abang Syukur rasa sangat menyesal dengan perbuatan dia yang tak dapat kawal kemarahan masa tu. Sampai sekarang, kalau masuk bulan Ramadan, hari raya dan mula sesi persekolahan baru, Abang Syukur akan bagi sumbangan pada budak tu untuk ringankan bebannya dan sebagai satu hukuman kepada diri sendiri yang telah melampaui batas dan tanda penyesalan. Lepas cincin tu hilang, malam tu Atuk panggil Abang Syukur dan tunjukkan cincin yang hilang tu ada dalam tangan dia. Kau tak boleh bersabar, panas baran tak boleh dikawal. Benda ni tak serasi dengan kau, kata Atuk. Apa pun alasan, manusia ni Allah bagi dua benda penting. Satu akal dan satu lagi hati. Salah satu tak betul, maka dua-dua akan jadi tak betul. Nenek cuba bela Abang Syukur. Perkara ni biasalah bagi orang muda, kata nenek. Tapi disangkal oleh Atuk, kalau dari muda tak tahu nak kawan marah, maka dari muda ni jugalah syaitan akan sentiasa di samping. Malam tu Abang Syukur tidur dengan penuh penyesalan. Ada satu ketika Abang Syukur tinggal berdua dengan Atuk dekat rumah sebab nenek pergi Kelang, rumah Pokda. Dia nak ambil sekali lah barang niaganya dekat situ. Tinggal berdua dengan Atuk ni memang sempoi lah. Atuk pandai memasak. Seminggu nenek pergi Kelang, jadi selama tu jugalah Atuk masak. Biasanya bila balik dari sekolah, makanan tengah hari dah siap atas meja. Sarapan pagi Abang Syukur makan dekat warung Mak Esah. Makan malam biasanya mereka makan apa yang dimasak siang tadi. Kari udang adalah masakan Atuk yang paling sedap. Suatu hari Abang Syukur tengok Atuk masak untuk makan malam. Buat apa masak makan malam tu? Malam ni ada yang nak datang, kata Atuk. Tertanya-tanya jugalah dalam hati siapa yang akan datang, tapi tak berani bertanya pada Atuk. Sebelum maghrib Atuk dah siap masak semuanya. Atuk masak lemak kobis dan ikan tenggiri goreng. Dua jenis masakan je. Cuma malam tu Atuk hidangkan dalam mangkuk yang elok. Macam orang yang nak datang tu adalah seseorang yang istimewa. Atuk pandang Abang Syukur yang tengah membelik mangkuk yang berisi lauk pauk dan berkata, tetamu tu bawa rezeki. Sambut tetamu kena sambut dengan sambutan terbaik yang kita ada. Jangan anggap tetamu tu sebagai masalah, kerana setiap tetamu yang datang tu bawa segala keberkahan. Selesai je habis baca doa solat maghrib, ada suara bagi salam. Atuk jawab salam dan bingkas bangun, buka pintu. Masuk seorang lelaki ke dalam rumah. Bila nampak je lelaki tersebut, Abang Syukur terperanjat sebab lelaki itulah yang dia nampak dalam mimpi yang berada dekat rumah besar tu. Apa khabar? Kita berjumpa lagi, kata lelaki tu pada Abang Syukur dan bersalam dengannya. Atuk jemput lelaki tu ke meja makan untuk makan malam. Lepas makan malam, Atuk dan lelaki tu duduk di bahagian tengah rumah. Sesekali lelaki tu pandang Abang Syukur sambil tersenyum. Setiap kali tersenyum, terlihat gigi taringnya macam taring seekor kucing. Abang Syukur tak tahu bila lelaki tu balik sebab dia dah tertidur. Dalam tidur tu, Abang Syukur bermimpi didatangi lagi lelaki yang berbual dengan Atuk dulu. Dia bawa Abang Syukur ke satu kawasan dalam kebun Atuk. Dekat situ suasananya sedikit terang, dilimpahi cahaya obor yang ada dekat situ. Tak lama lepas tu, Abang Syukur nampak ada beberapa ekor harimau keluar dari semak. Salah seekor harimau datang dekat Abang Syukur. Badannya sebesar lembu jantan. Masa tu Tuhan je yang tahu betapa takutnya Abang Syukur. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tu, harimau tu dekatkan kepalanya ke muka Abang Syukur. Terasa hembusan angin dari hidung harimau tu ke muka. Kemudian harimau tu mengelilingi Abang Syukur sebanyak 2 kali. Lepas tu ia sondolkan kepalanya belakang badan Abang Syukur supaya Abang Syukur melangkah ke depan. Bila Abang Syukur dah melangkah ke depan, ada 2 ekor harimau datang ke arah Abang Syukur. Salah seekor harimau tu duduk depan Abang Syukur, seekor lagi duduk agak jauh, dan yang mengelilingi Abang Syukur tadi berdiri sebelah kiri Abang Syukur. Kemudian harimau yang berdiri sebelah Abang Syukur tu jilat pergelangan tangan kiri Abang Syukur. Sesekali terasa giginya yang tajam terkena kulit tangan Abang Syukur. Ingat, jangan sesekali tangan ni naik ke muka keturunan kamu. Gunakan jika terdesak atau dalam bahaya saja. Belajarlah jadi seorang yang penyabar. Marah macam mana sekalipun, tangan ni jangan naik ke muka.
kata lelaki yang bawa Abang Syukur tu. Abang Syukur hanya diam. Diam sebab takut harimau dekat depan tu pun ya, diam sebab tak tahu nak jawab apa pun ya. Kemudian harimau-harimau tu berjalan tinggalkan Abang Syukur dan lelaki tersebut. Tiba-tiba badan Abang Syukur diguncang. Rupanya atuk kejut suruh solat subuh. Disebabkan hari tu cuti sekolah, atuk suruh Abang Syukur beli sarapan dekat kedai Mak Aisyah. Balik dari beli sarapan, atuk tanya, dah jumpa? Abang Syukur hanya mengangguk. Banyakkan solat, mengaji jangan tinggal, baca Yasin dan jaga adab. Kuasa Allah tu melangkaui segala fikiran manusia. Gunakan akal sebaik-baiknya. Jahat macam mana pun solat jangan tinggal. Lagi elok jangan buat jahat langsung. Kalau diberi kelebihan tu bukan bermakna dunia dah jadi hak kita. Kelebihan tu amanah. Amanah wajib dijaga, jangan dikhianati. Abang Syukur lalui hari-hari dengan atuk dan nenek seperti hari-hari biasa. Setelah kebun di sebelah kebun atuk dibangunkan jadi taman perumahan, atuk beli sebuah rumah dekat situ dan mereka pun berpindah ke rumah taman pula sebab atuk cadang nak bangunkan kebunnya jadi sebuah taman juga. Setelah beberapa lama tinggal dekat rumah taman tu, atuk jatuh sakit. Abang Syukur yang jaga atuk waktu tu telah diamanahkan supaya jaga salah silah keturunan, jaga sejarah keluarga. Sejarah keluarga mungkin berbeza di pandangan orang, tapi wajib kita pertahankan. Aib orang jangan buka walaupun kita tahu. Abang Syukur jaga amanah tu sampai ke hari ni. Suatu hari atuk semakin tenat. Abah bawa atuk ke hospital. Dekat hospital atuk nak mak dan Abang Syukur je teman dia selain nenek. Mak memang menantu kesayangan atuk. Mungkin menantu sulung agaknya, dan mungkin juga sebab bagi atuk cucu sulung lelaki dari anak lelaki sulung jadi waris keturunannya. Suatu hari mak panggil Abang Syukur yang tengah duduk di pintu wad. Atuk panggil, kata mak. Abang Syukur masuk dan duduk sebelah atuk. Kalau rindu atuk, tawassullah pada atuk ya, kata atuk. Abang Syukur hanya mengangguk. Lepas tu mak suruh Abang Syukur berdiri dekat kaki atuk. Sebelum berdiri, Abang Syukur cium tangan dan dahi atuk. Mak bacakan Yasin. Abang Syukur pegang kaki atuk. Terasa sangat sejuk macam air batu. Tak lama kemudian Abang Syukur tengok atuk dalam keadaan sakaratul maut sambil mengucap dan terus pergi. Tak ada setitis air mata pun menitik di mata. Cuma kaki Abang Syukur terasa longlai, lemah lihat permergian atuk kesayangan. Mak tutup wajah atuk dan panggil abah untuk uruskan jenazah atuk. Atuk meninggal dunia petang Khamis lepas waktu asar, betul-betul sebelum waktu maghrib. Selesai urusan dekat hospital, malam tu juga jenazah atuk dibawa pulang. Perjalanan dari hospital ke rumah ambil masa lebih kurang sejam. Sebagai cucu kesayangan, Abang Syukur ikut pemandu van jenazah dan pembantunya hantar atuk balik ke rumah buat kali terakhir. Dalam van jenazah, Abang Syukur duduk sebelah jenazah atuk. Dia peluk jenazah dan barulah air mata dia jatuh dan terasa kehilangan seseorang yang sangat bermakna dalam diri yang telah mencorak kehidupannya. Satu kehilangan yang sangat memberi kesan pada Abang Syukur. Sampai rumah, dah ramai orang menunggu. Bila pintu van dibuka, Abang Syukur tengok wajah-wajah yang nak angkat jenazah atuk satu persatu. Abang Syukur kenal mereka semua tu. Mereka adalah harimau-harimau belaan atuk. Abang Syukur hanya mampu tersenyum dan salah seorang lelaki yang agak tua datang dekat Abang Syukur dan sabarkan dia. Terlalu ramai yang sambut jenazah atuk. Selain dari orang tempatan, ada juga beberapa wajah yang Abang Syukur tak kenal. Itu semua kawan atuk. Abah bisikkan ke telinga Abang Syukur. Esoknya, selesai pengemumian atuk, Abang Syukur pergi ke kawasan kebun atuk. Dia duduk di kaki tangga rumah lama sambil termenung, melayan perasaan sedih yang masih lagi bermain di hati. Tiba-tiba, sedekahkanlah Al-Fatihah, dan kalau bersedekah, niatkanlah kepada arwah. Bila Abang Syukur toleh, itu adalah suara lelaki yang bawa dia dalam mimpi. Lelaki itu peluk Abang Syukur sambil berkata, "Kamu belum bersedia. Jika kamu dah bersedia, panggillah kami. Kami akan sentiasa dengan kamu dan keturunan kamu. Ingat, jaga pertuturan, jangan menyumpah." Kemudian lelaki itu berlalu pergi. Abang Syukur duduk dekat situ sampai remang senja. Kemudian melangkah pulang dengan kaki yang longlai. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur dengar bunyi ngauman harimau dari kejauhan. Abang Syukur hanya angkat kedua belah tangannya sambil berjalan perlahan-lahan. Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.